بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما نقرأه وما سنقرأه في هذا المجلس المبارك وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga yang telah memilih kita sama-sama untuk membaca dan istiqamah insya-Allah membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ringkasan kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Al-Mawahib Al-Ladunniyah ditulis oleh Al-Imam Al-Qustullani, dan ringkasan Al-Mawahib yang bernama Al-Anwarul Muhammadiyah ditulis oleh Al-Syekh Al-Qadhi Yusuf An-Nabahani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Dan kita telah sampai kepada bab yang tajuknya Zawaju Abdul Muttalib. Zawaju Abdul Muttalib, berkahwinan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah atuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ka'b al-Ahbar anna nur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma sara ila Abdul Muttalib wa adraka nama yawman fil hijri fantabaha makhulan madhunan qad kusiya hullat al-baha'i wal jamal فبقي متحيرا لا يدري من فعل به ذلك. Daripada Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar ini dia ada di zaman Nabi SAW, tetapi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar. Dan beliau antara ulama yang sangat hebat dan besar dari golongan Yahudi. Jadi beliau ada ilmu yang luas tentang kitab At-Taurah, tentang agama Yahudi. Juga beliau ada ilmu yang luas di dalam ilmu agama Islam.
Sebab itu di dalam kitab-kitab hadis semua dan sirah mesti akan mendengar nama Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, seperti mana hadis ini diriwayat oleh Abu Sa'id An-Nisaburi. Dia kata syahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika syahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbindah kepada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib telah menjadi dewasa, maka pada satu hari Abdul Muttalib tidur dekat Al-Hijr. Al-Hijr itu di Makkah iaitu dinding yang pendek, yang kecil, yang dekat daripada Al-Kaabah. Dia tidur di sana. Tetapi terjadi satu ajaib ketika beliau tidur. Ketika Abdul Muttalib tidur, beliau bangun dari tidurnya, siap, matanya terselak, rambutnya disapu oleh minyak dan minyak wangi juga, dan penciptaannya dan mukanya terlalu cantik dan indah. Maka dia lepas bangun, Abdul Muttalib terkejut. Apa makna ini? Siapa yang celakkan mata saya? Siapa yang sapu rambut saya? Siapa yang pakaikan saya begini? Siapa yang cantikkan diri saya ini? Maka dia jadi hairan dan dia tidak tahu bagaimana perkara itu terjadi. Maka ayahnya juga Hashim, iaitu ayah Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim, ayah Abdul Muttalib, beliau juga rasa heran dan terkejut dengan perkara itu. Maka dia ambil Abdul Muttalib, bawa dia pergi jumpa kepada kahanat Quraisy. Kahanat Quraisy itu, ya, al-kahin dalam bahasa Arab, kahin itu orang yang menceritakan tentang perkara yang gaib atau perkara yang akan jadi. Lebih kurang macam firasat, tetapi kahin ini dia ada berhubungan dengan jin. Dia ada hubungan dengan jin dan syaitan. Kalau dia ada hubungan dengan jin dan syaitan, maka itu kahin. Kalau laki. Kalau perempuan, kahinah. Tapi kalau itu firasat, itu kelebihan Allah berikan kepadanya, seperti imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau yang luar biasa firasatnya. Al-Imam Syafi'i, itu namanya firasat. Kalau itu kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepadanya, itu namanya firasat, bukan kahanah. Jadi di dalam kitab-kitab sirah kita akan dengar banyak perkataan kahin atau kahinah. Sebab apa? Sebab al-kihanah, iaitu kerja ini atau orang yang namanya kahin atau kahinah, mereka terlalu ramai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada siapa-siapa ajar mereka, jadi mereka banyak ada hubungan dengan syaitan dan jin. Dan masyarakat biasanya rujuk kalau ada apa-apa perkara yang buat mereka heran, mereka rujuk juga kepada kahin dan kahinah. Maka Hashim ini dia bawa Abdul Muttalib jumpa kepada beberapa kahin. Suruh mereka cek anak dia dan tengok apa yang akan jadi dengan dia. Sebab perkara yang terjadi dengan diri Abdul Muttalib ini bilik. Maka mereka semua pendapat mereka sama, mereka suruh Hashim kawinkanlah Abdul Muttalib. Bagilah Abdul Muttalib kawin. Yang ini dah cukup dan dia sekarang kena kawin. Yani kejadian ini adalah salah satu tanda suruh kamu wahai Hashim bagilah anak kamu ini untuk kawin. Wa kanat tafuhu minhu raihatul misk al-adhfar. Dan Abdul Muttalib ini kelebihannya sentiasa orang bau dari badannya minyak kasturi yang begitu sedap dan enak. Walaupun tanpa dia menggunakan atau sentuh minyak wangi.
Wa nuru Rasulullah SAW yudhi'u fi ghurratih. Dan cahaya Rasulullah SAW bersinar dan terang pada dahinya, dahi Abdul Muttalib. Wa kanat Quraisyun idza asabaha qahtun syadidun ta'khudhu bi yadihi. Dan antara adat Quraisy di zaman Abdul Muttalib, jika mereka mendapatkan keadaan yang susah, tidak ada hujan, pokok tak tumbuh, sebagainya, maka mereka akan pegang tangan Abdul Muttalib, kemudian mereka akan keluar dengannya, bersamanya, sehingga naik atas bukit yang bernama Thabir. Kemudian selepas mereka naik atas bukit Thabir di Makkah, membawa Abdul Muttalib itu juga, walaupun dia masih muda dan mereka sudah tua dan lagi pemimpin darinya, mereka yataqarrabuna bihi ila Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui Abdul Muttalib. Mereka bertawassal kepada Allah dengan Abdul Muttalib. Wa yas'alunahu an yasqiyahumul ghaith, dan mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi hujan kepada mereka dengan bertawassal dengan Abdul Muttalib. Fakana yughithuhum wa yasqihim bi barakati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa jika mereka bertawassal dengan Abdul Muttalib akan menurunkan air hujan dan memberi nikmat dan rezeki kepada ahli Makkah. Oleh keberkatan apa? Oleh keberkatan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada pada dahi Abdul Muttalib. Baik, bab yang setelahnya, qudumu Abrahah lihadmil Ka'bah. Abrahah raja Yaman, tetapi dia daripada Habsyah. Yang Habsyah ini di zaman sekarang negara Ethiopia. Negara Ethiopia itulah Habasyah di zaman dahulu. Raja Habsyah ini, dia adalah Raja Yaman ini, dia daripada Habsyah. Kerana di zaman itu Yaman dijajah oleh negara Habsyah. Jadi Raja Yaman juga daripada Habsyah. Tiba-tiba Abrahah itu nama Raja Habsyah, Raja Yaman. Tiba-tiba dia membuatkan keputusan, dia ingin meruntuhkan Al-Kaabah yang di Makkah. Sebab apa? Apa sebab Abrahah ini tiba-tiba ingin meruntuhkan Al-Kaabah? Iaitu kerana dia membina satu binaan atau bangunan yang begitu besar dan cantik untuk kaum Nasrani. Dan Raja Yaman itu Nasrani. Maka ada seorang Arab daripada orang Badui daripada Arab, lepas dia dengar yang Abrahah ini membina satu bina besar untuk kaum Nasrani dan dia ingin negara Arab semua datang kepada bangunannya itu di negeri Sana'a di Yaman. Orang Arab itu, satu orang Arab Badui, dia datang kepada bina itu, masuk dalamnya, kemudian dia buangkan air besarnya di dalam bina Abrahah, Raja Yaman. Raja Yaman rasa marah lepas sampai berita itu kepadanya. Dan dia terus berazam ingin meruntuhkan Al-Kaabah. Sebab yang najiskan timbat saya ni, dia kata, orang Arab. Dan mereka mengagungkan bangunan mereka iaitu Al-Kaabah di Makkah. Maka dia terus membuatkan keputusan, berazam ingin menuju kepada Makkah. Niatnya sahaja ingin meruntuhkan Al-Kaabah sahaja. Dia bukan mahu berang atau bunuh siapa-siapa. Maka ketika Abrahah di dalam perjalanannya kepada Makkah, ada beberapa kabilah daripada Arab yang ingin lawan kepada Abrahah, tetapi mereka semua kalah kerana Raja Al-Habasyah itu kuat dan tenteranya terlalu ramai dan kuat.
Juga dia naik atas satu gajah yang begitu besar. Gajahnya pun namanya Mahmud. Nama gajah Abraha itu namanya Mahmud kerana apa? Perkataan Mahmud atau nama Mahmud itu maknanya terpuji atau dipuji. Maka kerana perbuatan gajah itu dipuji, perbuatannya begitu dahsyat dan hebat, yakni kuat, maka sebab itu dia letakkan atau bagi nama Mahmud. Kemudian sehingga Abraha sampai kepada Makkah. Sebelum dia masuk kepada Makkah, dia baru nak masuk Makkah, dia jumpa banyak unta, ratus-ratus unta, kambing, lembu dan banyak harta. Itu harta yang kalau orang tentera datang perang, mereka akan ambilkannya. Abraha suruh tenteranya ambil semua binatang-binatang yang orang Makkah punya ni, ambil sahaja. Kerana kita akan ambilkannya sebagai ghanimah, keuntungan. Maka telah sampai berita itu kepada ahli Makkah, juga kepada Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib lepas sampai berita itu kepadanya, dia kata, la yasilu ila hadzal bait li'anna lahu rabban yahmi. Mereka takkan sampai kepada rumah ini, iaitu Al-Kaabah, kerana Al-Kaabah ini mempunyai Tuhan yang memeliharanya. Tuhan ini akan pelihara rumahnya. Antara binatang-binatang yang Abraha ambilnya, ada 200 unta Abdul Muttalib punya. Ada riwayat kata 400 unta. Abraha ambilnya semua. Maka ahli Makkah semua datang mengadu kepada Abdul Muttalib, minta tolongan, minta bagi pandangan, pendapat. Abdul Muttalib naik atas bukit Sabir, yang biasanya kalau mereka bertawassul naik atas bukit Sabir, ahli Quraisy, ahli Makkah. Lepas naik atas bukit Sabir Abdul Muttalib, dan dia suruh ahli Makkah semua naik atas bukit Sabir dan kosongkan Makkah, agar yakni supaya kalau Abraha masuk dia tidak membunuh siapa-siapa dan mereka semua selamat. Dan Abdul Muttalib sebagai pemimpin, dia kena bagi nasihat kepada rakyatnya. Dia suruh ahli Makkah semua bawa keluarga, anak, kaum semua naik atas bukit, kosongkan Makkah untuk Abraha. Kita nak tengok apa yang Allah akan lakukan. Lepas Abdul Muttalib naik atas bukit Sabir, subhanallah, dan dia pandang kepada Al-Kaabah dari atas bukit, keluar cahaya yang sangat terang, iaitu cahaya Rasulullah SAW daripada dahinya bersambung sehingga Al-Kaabah. Dan semua mereka ahli Makkah melihat cahaya itu keluar daripada dahinya. Kita mungkin rasa terkejut di zaman sekarang, macam mana cahaya keluar? Ini dah macam movie. Orang kata ini macam movie, macam khurafat lah. Kita tak tahu cahaya Rasulullah macam mana sebelum Rasulullah dicipta. Mereka yang dapat hidup di waktu itu, mereka yang riwayatkan perkara ni dan mereka yang kata mereka melihat. Dan perkara tu semua tak mustahil, biasa. Perkara tu boleh je. Ini bukan perkara yang sangat-sangat mustahil. Walhasil, selepas keluarnya cahaya Rasulullah daripada Abdul Muttalib bersambung kepada Al-Kaabah, Abdul Muttalib berkata kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai Quraisy semua, irji'u faqad kufitum hadzal amr. Tenangkanlah, balik kamu semua kepada rumah kamu semua, maka kamu telah mencukupi. Allah akan cukupi kamu semua. Jangan risau, jangan takut. Fa wallahi mastadara hadzal nuru minni illa an yakuna adh-dhafaru lana. Demi Allah, tidak mengeluar cahaya ini daripada dahiku sehingga Al-Kaabah, melainkan itu adalah tanda kita yang akan menang. Faraja'u mutafarriqin, maka mereka semua balik kepada rumah mereka rasa tenang sebab mereka percaya Abdul Muttalib dan tenang dengan kata-katanya. Thumma inna Abraha arsala rajulan min qaumihi.
فلما دخل مكة ونظر إلى وجه عبد المطلب خضع وتلجلج لسانه. Kemudian Abraha hantar satu orang wakil daripadanya pergi bincang dengan ahli Makkah, dengan ketua Makkah iaitu Abdul Muttalib. Lelaki itu namanya Hinatatul Himyari. Lepas dia sampai di depan Abdul Muttalib, tiba-tiba dia tunduk untuk Abdul Muttalib dan lidahnya dah tak boleh bercakap. Wa kharra maghshiyan alaih. Kemudian dia pingsan. Dan dia bergerak dan bergegar badannya macam binatang yang baru disembelih. Setelah apa? Setelah melihat sahaja wajah Abdul Muttalib. Selepas dia bangun dan sedar dari pingsannya, dia sujud untuk Abdul Muttalib. Kemudian dia berkata, aku bersaksi bahawasanya kamulah ketua Quraisy. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abdul Muttalib sendiri datang kepada Abraha untuk bincang dengannya. Sebab Abraha minta Abdul Muttalib datang untuk berbincang. Dan Abdul Muttalib ini di dalam sirah mereka kata, Masya Allah, janggutnya, mukanya, badannya tinggi, hebat, gagah dan sangat disegani. Dan banyak berkat di dalam dirinya kerana cahaya Rasulullah ada di dalam dahinya. Ketika Abdul Muttalib datang di kawasan yang tentera Abraha duduk di sana, gajah Abraha itu melihat kepada Abdul Muttalib. Gajah Abraha melihat kepada Abdul Muttalib dan waktu itu gajah itu berdiri. Dia terus duduk gajah itu dan tunduk kepalanya sujud untuk Abdul Muttalib. Dan ada riwayat lain dikata bahkan gajah di waktu itu berbicara sebagai mukjizah. Dia kata, Assalamu ala an-nur alladhi fi dhahrika ya Abdul Muttalib. Salam kepada cahaya yang ada di belakangmu wahai Abdul Muttalib, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua binatang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muttalib ketika datang, Abraha sendiri rasa dahsyat dan rasa dengan otomatik mengagungkan Abdul Muttalib, walhal dia datang nak berang kepadanya kerana kehebatan Abdul Muttalib, walhal dia datang satu orang. Maka daripada kemuliaan Abraha untuk Abdul Muttalib, dia nak Abdul Muttalib duduk sekali dengannya di atas kursinya atau katilnya tu, tapi dia malu daripada tenteranya itu semua kalau dia mengagungkan Abdul Muttalib di depan mata mereka. Jadi dia turun dari kursinya, duduk di bawah sekali dengan Abdul Muttalib, yakni duduk sama-sama. Dan dia nampak Abdul Muttalib sahaja, dia terus rasa muliakan. Dia rasa terus dengan otomatik memuliakannya. Dan Abdul Muttalib diam sahaja. Abraha, dia kata kepada Abdul Muttalib, kenapa kamu diam? Kamu ada apa-apa permintaan? Kamu ada permohonan ke? Kamu nak apa-apa dari saya? Silakan. Abdul Muttalib kata, saya datang di sini mencari unta saya. Saya nak kamu balikkan unta saya. Abraha terkejut. Dia kata, ada unta Abdul Muttalib? Dia kata, ya, kita ambil 200 untanya. Dia. Tapi dia pandang kepada Abdul Muttalib, dia kata, benar ke itu permintaan kamu sahaja? Tak ada permintaan lain? Ini tujuan kamu datang jumpa saya? Dia kata, ya. Dia kata, tadi saya dah nampak kamu hebat. Dan saya muliakan. Tapi kamu sekarang dah jatuh dari mata saya. Yakni saya dah tak muliakan kamu. Yakni
sebenarnya kamu tak sepatutnya, tak layak saya muliakan kamu begitu. Saya salah. Abdul Muttalib kata, kenapa? Dia kata, kamu tahu saya datang sampai sini, Makkah dah dekat depan mata saya. Saya nak runtuhkan Al-Kaabah, iaitu kebanggaan kamu dan atuk-atuk kamu sampai Nabi Ismail. Saya nak runtuhkan kebanggaan Quraisy semua ini. Kamu langsung tak bincang tentang itu, tak minta dari saya berhenti, jangan meruntuhkan Al-Kaabah. Abdul Muttalib ada jawapan yang dah siap sebenarnya. Dia cakap dengan Abraha, saya tuan untaku. Dan Al-Kaabah dia ada tuannya. Dan tuannya akan beliharanya. Jangan risau. Kamu akan nampak apa yang Allah akan buat. Maka Abraha sombong di waktu itu, dia kata, takkan ada siapa-siapa boleh tahankan saya atau pelihara rumah itu untuk agar aku tidak meruntuhkan. Saya akan meruntuhkannya esok. Jadi hari yang lepas itu Abdul Muttalib pergi kepada ahli Makkah. Dia suruh mereka semua keluar dari rumah dan naik atas bukit, kerana Abraha ni memang sudah berniat dan azam untuk meruntuhkan Al-Kaabah. Subhanallah. Selepas hari yang kedua, mereka mahu gerak kepada Makkah. Tentera dan orang yang jaga gajah itu, dia cucuk gajah, suruh dia bangun untuk bergerak kepada Makkah untuk meruntuhkan Al-Kaabah. Dan gajah itu, kerana namanya Mahmud, dia kuat, besar, sehingga dengan khurtumnya, iaitu hidungnya tu, kalau dia bukul kepada rumah, dia terus runtuh. Rumah runtuh. Dan kalau dia pusingkannya kepada pokok yang besar pun, dia caputnya. Yang ni dia kuat sangat. Maka mereka cucuk dan tolak gajah tu. Mahu dia mahu dia bangun bergerak, tetapi gajah itu tidak mahu bergerak. Gajah tidak mahu bergerak hatta mereka pukul kepala gajah itu dengan pisi. Pukulan yang begitu teruk dan kuat. Dia tidak mahu bergerak, tidak mahu bangun berdiri. Dan oleh itu mereka lambat masuk Makkah. Sampai Abraha pun rasa bilik. Maka selepas tu mereka tarik dia menuju kepada Yaman. Dia terus bangun dan lari. Lepas tu mereka berhentikan dia, pusingkan dia kepada Makkah, dia duduk. Beberapa kali dia buat begitu, mu'jizah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas tu, ketika mereka masih berusaha dan cuba mahu gajah itu bergerak, Allah tiba-tiba datangnya beratus-ratus burung daripada bahagian laut, daripada arah laut. Setiap satu burung ada 3 batu. Satu batu dekat mulutnya, 2 dekat kakinya. Kemudian tiba-tiba jadi macam awan yang hitam atas mereka. Dan ahli Makkah dari jauh melihat kepada mereka. Dan burung itu lepaskan batu yang di tangannya dan mulutnya. Tidak salah, mesti setiap satu batu dia kena kepada satu orang daripada tentera itu. Dan setiap satu kena batu itu, dia akan masuk dari kepalanya, keluar daripada bawahnya. Na'udzubillah min zalik. Maka tentera Abraha semua mereka berlari dan berlaju-laju nak jauhkan mereka daripada burung itu. Tetapi tidak ada yang dapat selamat dan lari daripadanya, kerana itu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta mereka kata ada satu daripada tentera Abraha yang dapat lari sehingga masuk dalam Makkah. Tetapi ada satu burung ikutnya sehingga dia benat, berhenti, dia dibaling oleh burung itu dekat batunya. Wa usiba Abrahatu fi jasadihi bida'in. Maka
ada bahagian mereka yang kata Abraha juga dapat batu tu. Ada bahagian ulama sirah kata dia tak dapat. Dan hikmahnya agar dia seksa sikit sebelum dia mati. Maka dia dapatkan satu penyakit yang bahaya yang dia tidak tahu, dan doktor-doktor semua di zaman itu tak tahu apa penyakit itu. Yang mana penyakit itu kukunya dan jarinya terjatuh daripada badannya. Wasala minhu as-sadid wal qayh wad dam, dan badannya semuanya mengalir dengan kutur dan darah sebagainya. Wa ma mata hatta sada'a qalbuh, dan dia tidak mati melainkan hatinya telah takut dan rasa sedih dan menyesal. Dan inilah yang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kepada ahli fil, ashabil fil, penghulu fil, yakni gajah. Kerana Allah Subhanahu wa taala melakukan mukjizat itu semuanya kerana cahaya Rasulullah SAW dan sebagai bersiapan untuk kelahiran Rasulullah SAW. Maka cerita ini, iaitu apa yang terjadi dengan Abraha dan gajah dan tenteranya, adalah satu kemuliaan untuk Rasulullah, satu bersiapan untuk kenabian Nabi Muhammad SAW, dan satu kebanggaan untuk kaum Nabi SAW, iaitu Quraisy. Dan setelah cerita ini, dan setelah yang terjadi dengan tentera gajah, kerana ketika gajah datang kepada Makkah, satu Arab semua mereka dengar cerita itu. Dan setelah terjadi azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka, maka satu kawasan Arab semua mereka mengagungkan Quraisy dan ahli Makkah selepas itu. Yakni kejadian itu telah menjadi satu sejarah besar untuk Quraisy dan ahli Makkah. Semua Arab-Arab yang lain mereka kata Quraisy ini adalah dipelihara oleh Allah, Allah peliharakan mereka, Allah jaga mereka. Jadi mereka lah orang Arab yang terbaik dan yang paling agung. Dan memanglah Quraisy itu adalah Arab yang paling mulia. Tetapi kejadian itu semua terjadi kerana kemuliaan Rasulullah SAW dan persiapan untuk Rasulullah, bukan kerana Quraisy. Sebab apa? Sebab ulama berkata, sebenarnya yang datang berang Quraisy, Abraha dengan tenteranya, mereka ni ahli kitab, yakni orang Nasrani, orang yang ibadah kepada Allah, orang yang ada agama, orang yang ikut Nabi Isa AS. Tapi wa ahli Quraisy, dan Quraisy mereka wathaniyin, yakni mereka beribadah kepada batu, menyembah berhala. Jadi mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia Nasrani ni, yang berkitab, yang ada kitab, yang ikut Nabi Isa. Yang mereka tu tidak ikut Nabi, tidak ikut agama, tidak sembah pun kepada Allah. Maka yang lebih mulia mana? An-Nasrani ni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangkan Quraisy kerana cahaya Rasulullah SAW ada pada seorang daripada mereka di waktu itu, dan sekejap lagi sahaja akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala binasakan Nasrani, yang mana Nasrani itu lebih bagus daripada wathani, yang beribadah kepada batu. Dan ulama berkata, selepas kejadian ini, lepas jadinya dengan Abraha ini, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas 50 hari. 50 hari sahaja lepas jadinya binasa Abraha dengan tenteranya, 50 hari lepas tu Rasulullah SAW lahir. Antara hikmahnya juga ulama kata, sekiranya sebab waktu tu ibu Rasulullah SAW sedang hamil. Waktu itu ibu Rasulullah SAW sedang hamil dengan Rasulullah SAW. Maka kalau Abraha itu dapat
yakni tahankan ahli Makkah semua, maka dia akan menjadikan mereka semua sebagai hamba abdi kepadanya, dan ibu Rasulullah SAW akan menjadi hamba abdinya juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara ibu Rasulullah SAW agar tidak menjadi hamba abdi kepada Abraha. Ru'ya Abdul Muttalib. Baik, mimpi Abdul Muttalib. Selepas jadinya cerita tu, Makkah telah menjadi aman, dah tidak ada apa-apa berang, masalah. Maka satu hari Abdul Muttalib tidur juga dekat Al-Hijr, dekat Al-Kaabah. Maka dia melihat satu mimpi yang menakutkan dia. Dan dia datang kepada kahanah, kepada kahin-kahin di Makkah, tanya mereka, dan dia menceritakan kepada mereka mimpinya. Maka mereka semua berkata kepadanya, in sadaqat ru'yaka la yakhrujanna min dhahrika man yu'minu bihi ahlus samawati wal ard. Jika benar mimpimu itu, maka akan keluar daripada sulbimu, daripada zuriatmu, daripada keturunanmu, seorang baik yang mana ahli langit dan bumi beriman kepadanya. Wala yakunanna fin nasi alaman mubina, dan dia akan menjadi di antara golongan manusia sebagai satu bendera atau satu tanda atau satu kemuliaan yang besar yang nyata. Fatazawwaja Fatimah. Maka lepas mereka tafsirkan mimpinya itu, maka dia dengan segera Abdul Muttalib kahwin dengan Fatimah bint Amr bin Aid. Abdul Muttalib sebelum itu pernah kahwin juga. Dia pernah kahwin yang pertama namanya Qailah. Isterinya yang pertama namanya Qailah, tapi meninggal. Selepas tu dia kahwin satu perempuan namanya Hind. Kali ketiga dia kahwin satu perempuan yang namanya Fatimah bint Amr bin Aid. Dan Fatimah ni dialah yang hamil Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Abdul Muttalib kahwin Fatimah, alhamdulillah dapat hamil, dia dapatkan anak lelaki yang bernama Abdullah, dan dia adalah anak yang terakhir bagi Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari dia kata, "Lamma sarafa Abdullah ma'a abihi ba'da an fadahu bi nahri 100 min al-ibil li ru'ya ra'aha, marra 'ala imra'atin kahinatin mutahawwidatin qad qara'at al-kutub." Pada kuliah yang lepas kita telah terangkan dan syarah kenapa Abdullah, ayah Rasulullah, namanya atau gelarannya Az-Zabih, iaitu yang disembelih. Maka setelah Abdullah selamat, tidak disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib, dan dia sembelih 100 ekor unta sebagai kurban untuk menyelamatkan Abdullah. Maka Abdul Muttalib balik dengan anaknya Abdullah, alhamdulillah selamat, kepada rumah. Di tengah jalan ketika Abdul Muttalib pegang tangan anaknya Abdullah, ada satu perempuan kahinah. Kahinah itu perempuan yang dia dia biasa menceritakan tentang perkara yang akan jadi dan gaib. Juga dia dia Yahudi. Dia daripada golongan Yahudi yang berilmu. Yani dia baca kitab At-Taurat dan hafal apa yang ada dalamnya. Nama perempuan itu Fatimah juga. Nama dia Fatimah. Perempuan ini dia bukan berzina, bukan perempuan yang kutur, bukan perempuan yang jahat. Bahkan dia perempuan yang sangat beribadah, dan dia sahaja yakni sibuk dengan diri dia sahaja.
Maka ketika dia melihat Abdullah jalan dengan ayahnya Abdul Muttalib, dia pula melihat kepada wajah Abdullah. Dan dia nampak terang sangat cahaya Nabi SAW ada pada dahi Abdullah. Yani cahaya Rasulullah telah pindah daripada Abdul Muttalib kepada anaknya Abdullah. فقالت له حين نظرت إلى وجهه وكان أحسن رجل في قريش. Maka dia berkata ketika dia melihat kepada wajahnya, dan Abdullah di waktu itu dia adalah seorang muda yang paling indah dan handsome di Quraisy. Laka mithlu al-ibil allati nuhirat anka waqa' alayya al-an. Dia bagi pilihan untuknya, atau dia cakap dengan Abdullah, perempuan itu yang namanya Fatimah, Yahudiyah. Dia kata, "Ya Abdullah, saya akan memberi kepadamu memberi kepadamu unta sejumlah yang sama yang pernah disembelih untuk korban untuk menyelamatkan kamu, yakni 100 unta. Saya akan memberi kepadamu 100 unta sebagai upah jika kamu melakukan hubungan dengan saya." Yakni hubungan yang tak boleh. Lima rajat fi wajhihi min nurin nubuwah. Kenapa dia kata begitu? Sanggup bayar 100 unta. Mahal itu di zaman itu. Dia nak Abdullah buat hubungan haram dengan dia. Dan dia tak pernah cakap dengan Abdullah begitu sebelum ini. Kenapa dia kata begitu? Dia kata kerana dia melihat di wajah Abdullah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang Yahudi yang berilmu, yang dia tahu tanda Nabi akhir zaman memang dah dekat, dan dia tahu dia keturunan Abdullah ini dan Abdul Muttalib. Warajat an tahmila bihadha an-nabiy al-karim. Niatnya yang sebenar, dia yang nak hamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak dapatkan kemuliaan itu. Dia nak jadi ibu pada Rasulullah SAW. Sebab itu dia cakap dengan Abdullah, saya sanggup bayar hatta 100 unta. Buatlah hubungan dengan saya. Maka Abdullah, ayah Rasulullah, jawab kepadanya, Ammal haramu fal mamatu dunahu wal hillu la hilla fa astabina. Dia kata, Ammal haram, perkara yang haram, saya sanggup mati sebelum melakukannya. Sanggup mati, tapi saya tidak akan melakukannya. Wal hillu la hilla fa astabinah. Dan kalau nak cerita tentang halal, tidak ada halal. Kamu bukan isteri saya, sebab itu saya tidak boleh meneruskan permintaan kamu. Fa kaifa bil amri alladhi tabghinah. Dan apalagi dengan perkara yang kamu inginnya itu, iaitu tanpa nikah, tanpa halal, mahu saya melakukan begitu. Yahmil karimu irdahu wa dinah. Dia kata seorang yang mulia, yang bermarwah, dia harus menjaga marwahnya dan agamanya. Yakni Abdullah beragama di waktu itu dengan agama Nabi Ibrahim, dengan agama Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu zina haram. Sebab itu atuk-atuk Rasulullah SAW tidak melakukan zina. Dan ayah Rasulullah SAW juga. Dia kata orang yang bermarwah, dia yang selalu menjaga marwahnya, namanya, nama keluarganya, juga menjaga agamanya. Maknanya, saya tidak menerima permintaan kamu, wahai Fatimah. Tapi Fatimah ini daripada golongan Yahudi. Wahakadha. Ini salah satu berjagaan daripada Allah kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah itu umurnya 18 tahun. Ketika perempuan Yahudi ini ajaknya melakukan haram, waktu itu umurnya 18 tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selepas itu Abdullah kahwin dengan Sayyidatina Aminah alaihimassalam. Kemudian Abdul Muttalib keluar, pergi bertemu dengan Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Dia adalah pemimpin Bani Zuhrah. Dia adalah pemimpin Bani Zuhrah, nasab dan kemuliaan. Maka Abdul Muttalib kahwinkan anaknya Abdullah dengan anak Wahb, iaitu Aminah. Yani ayah Rasulullah kahwin dengan ibu Rasulullah SAW. Aminah juga di waktu itu, dia adalah seorang perempuan yang paling mulia daripada golongan Quraisy, nasabnya dan kemuliaannya. Maka selepas Abdullah dengan Aminah kahwin, terus Masya Allah dapat hamil Rasulullah SAW dalam perutnya. Selepas Abdullah kahwin dengan Aminah, dan Aminah, cahaya Rasulullah pindah daripada muka Abdullah, pindah kepada muka Aminah binti Wahb alaihissalam. Abdullah lalu dapat perempuan itu, ayah Rasulullah, perempuan yang Yahudi. Dan ketika tu Abdullah dah tak ada cahaya tu di mukanya sebab sudah pindah kepada Aminah. Maka perempuan tu diam, nampak Abdullah tapi tak ajak dia lagi. Maka Abdullah tanya dia kata, kenapa kamu tak ajak saya buat seperti mana semalam? Semalam ajak saya buat sesuatu, sekarang tak ajak saya lagi, kenapa? Dia cakap sama Abdullah, perempuan tu, faraqaka an-nurul ladzi kana ma'ak. Cahaya yang ada pada wajah kamu sudah berpisah dengan kamu, sudah pindah kepada Aminah. Falaysa li bika al-yawma hajah. Maka saya tidak ada apa-apa keperluan pun daripadamu. Innama aradtu an yakuna an-nuru fiyya. Sesungguhnya keinginan saya mengajak kamu adalah mahu cahaya tu sebenarnya. Saya bukan mahu kamu. Saya mahu dapat cahaya itu. Fa'aballah. Tapi Allah SWT tidak mengizinkan kecuali untuk Aminah. Maka itu adalah keuntungan untuk Aminah. Maka ketika Sayyidatina Aminah hamil dengan Rasulullah SAW, berlaku juga ajaib. Ramai orang fikir ketika kelahiran Rasulullah sahaja ada ajaib. Ajaib juga dari mula Aminah alaihissalam hamil. Dari mula dia hamil, Nabi SAW dah ada ajaib macam-macam. La ilaha illallah. Di dalam riwayat oleh Ka'b al-Ahbar berkata, di malam yang Rasulullah SAW yang Aminah hamil Rasulullah SAW, dia kata dipanggil di langit dan bumi bahawasanya cahaya yang mulia allazi minhu Rasulullah, yang mana Rasulullah daripada cahaya tu sekarang dia telah tetap di perut Aminah. Maka unturlah dia. Yani diumumkan di langit dan bumi semua, malam ini Aminah telah hamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibagi tu, dia mula hamil di perutnya tu di malam. Dibagi, yani hari yang pertama Aminah hamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua berhala-berhala di dunia semua jatuh. Dan Quraisy di tahun yang pertama tu, Quraisy di tahun itu ketika hamil Rasulullah SAW dan kelahirannya, tetapi dari mula hamil Rasulullah SAW sampai Rasulullah lahir, sebenarnya tahun itu tahun yang susah, yang tak ada hujan. Dan pokok mati, binatang mati, susah sangat Quraisy. Dan biasa di negara Arab keadaan itu biasa. yakni ada banyak kampung sebab mereka hidup dengan hujan, dan di negara Arab tak selalu turun hujan. Banyak negara di Arab tak biasa dan tak selalu turun hujan, jarang. Maka subhanallah, oleh keberkatan hamil
Aminah hamil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bumi Quraisy dan bumi Makkah semuanya jadi hijau. Al-ashjar hamilat, pokok-pokok banyak buah dalam atasnya, dan telah datang rezeki dan kemudahan yang luar biasa untuk Quraisy pada tahun yang Aminah hamil dengan Rasulullah dan lahirkan Rasulullah SAW. Sehingga tahun yang Aminah hamil Rasulullah dan lahirkannya, ulama dan ahli Quraisy memanggil tahun itu adalah Sanatul Fathi wal Ibtihaj, iaitu tahun pembukaan dan kegembiraan. Tahun gembira orang Quraisy sebelum mereka mengetahui tentang Rasulullah SAW apa-apa pun. Wa fi hadis Ibn Ishaq, dalam hadis Ibn Ishaq, dia kata Aminah, dia cerita, dia kata utitu hina hamiltu bihi sallallahu alaihi wasallam faqila laha utiyat. Dia kata telah datang kepadaku ketika saya hamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni datang kepadaku suara yang saya tak nampak siapa yang cakap itu. Dia kata kepadaku, innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah, sesungguhnya kamu telah hamil ketua umat ini. Waqalat, dan dia kata juga Aminah, ma sya'urtu bi anni hamiltu bih, saya tidak rasa waktu saya hamil dengan Muhammad, dan saya tidak rasa berat hamil itu, dan tidak merasa apa-apa sakit yang biasa perempuan hamil dapatkannya. Wa atani atin wa ana bainan naimati wal yaqdan, dan telah datang kepadaku ketika saya berada dalam keadaan antara tidur dan bangun. Faqala, dia berkata, hal sya'arti bi annaki hamalti bi sayyidil anam, adakah kamu merasa wahai Aminah, kamu telah hamil ketua makhluk-makhluk semua, ketua manusia semua. Thumma amhalani, kemudian hilang suara tu, tidak datang kepadaku, sehingga saya telah masuk di bulan 9 sebelum saya lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi suara itu, yakni dalam keadaan antara tidur dan bangun. Dia kata kepadaku, katalah wahai Aminah, u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid, saya melindunginya dengan yang Maha Esa daripada segala makhluk yang penhasad, daripada semua penhasad. Kemudian bagilah dia nama Muhammad. Yani suara tu suruh Aminah bagi budak itu, iaitu Nabi Muhammad SAW, bagi dia nama Muhammad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, kana min dalalati hamli Aminah, antara buktinya Aminah telah hamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas Aminah hamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang pertama tu semua binatang di Quraisy berbicara. Dia kata telah hamil dengan Rasulullah demi Rabbil Ka'bah. Wa huwa imamud dunia, dia adalah imam dunia, siraju ahliya, dia adalah lampu dan cahaya bagi ahli dunia semua. Walam yabqa sarirun li malikin min mulukid dunia, tidak ada satu raja pun yang ada katilnya atau tempat duduknya, melainkan tempat duduknya terjatuh. Dan ahlul bihar wa ahlul bar, semua binatang di atas muka bumi dan di dalam laut, setiap satu binatang mengucap tahniah kepada dan memberi khabar gembira kepada binatang yang lain bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada dan hamil di dalam perut ibunya. Aminah telah hamil dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW rahmatan lil alamin, kita tidak perlu rasa pelik. Nabi Muhammad SAW rahmah lil alamin, rahmah kepada makhluk yang di laut, yang makhluk di binatang, malaikat, jin, kepada semua. Semua makhluk Nabi SAW sebagai rahmah untuk mereka. Sebab itu semua makhluk-makhluk gembira ketika Rasulullah SAW ada di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab Rasulullah yang akan tahankan hak mereka. Rasulullah yang tahankan hak makhluk dalam laut atau
di atas muka bumi. Wa nida'un fis sama'. Wa an ghairihi, daripada hadis ini riwayat Abu Naim. Tapi hadis ini dhaif. Tapi seperti mana kita cakap, ulama cakap hadis dhaif boleh diguna untuk ilmu sirah. Daripada selain Ibnu Abbas, dia kata lam yabqa fi tilka al-lailati darun illa asyraqat. Tidak ada satu rumah di malam bertamah Aminah hamil Rasulullah SAW melainkan dia bersinar dan bercahaya. Dan semua orang rasa bilik tidak tahu cahaya itu dari mana. Wala makanun illa dakhalahu nur. Tidak ada satu tempat pun melainkan cahaya telah masuk di dalamnya. Wala dabbatun illa mataqat. Dan tidak ada satu pun binatang melainkan dia telah berbicara. Tinggal lagi bagaimana Aminah dia kata, saya tidak pernah merasa hamil lebih ringan daripada hamil Muhammad. Walhal dia tidak pernah hamil dengan anak selain Rasulullah. Dia ada satu anak sahaja, Rasulullah SAW. Dia tak pernah hamil dengan anak lain. Dia tak ada anak selain Rasulullah. Ulama kata kerana itu maknanya dia daripada biasanya perempuan walaupun dia tak pernah kahwin atau baru kahwin, tak pernah hamil, tapi dia tahulah keadaan perempuan bagaimana kalau hamil. Jadi Aminah dia biasalah dengar daripada perempuan yang lain yang ada anak, kalau hamil sakit, ada yang mati, bahaya, luar biasa, kena tahan sakit macam tu. Jadi dia dah tahu ilmu itu. Jadi ketika dia hamil dengan Rasulullah SAW dalam perutnya, yakni dia rasa dan nampak semua yang dia pernah dengar tentang hamil itu, bagaimana dia mensakitkan dan mempenatkan perempuan. Dia kata semua tu saya tak rasanya. Berat tak rasa berat perut saya. Sakit tak pernah rasa sakit. Bahkan saya kadang-kadang lupa, tidak rasa lupa yang saya ni sebenarnya saya hamil. Sahaja perut besar tapi tidak ada apa-apa kesan sakit sebagainya. Subhanallah. Semuanya oleh keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah kita berhenti pada malam ni, cukup insya-Allah. Esok insya-Allah kita sambung juga bab setelahnya, iaitu bab wafatnya Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bab-bab yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempenuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan derajat kita dan meluaskan ilmu kita tentang sirah dan syama'il dan mu'jizat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana insya-Allah kita bertemu pada malam ini dan setiap hari kita bertemu, cerita sama-sama, menggembirakan hati kita, menambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah capaikan hajat kita dan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat insya-Allah ketika Rasulullah membukakan pintu syurga, kita masuk sekali syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan bahagian kita daripada rahmat Rasulullah SAW, daripada cahaya Rasulullah SAW, dan menjadikan kita antara umat Islam dan umat Rasulullah yang beramal dan yang mengikuti akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.